Assalamualaikum dan salam sejahtera. David Hausler pernah berkata, "If there is anything worth doing twice, it is the human genome." April 2003, projek genom manusia diumumkan telah lengkap dijalankan. Rentetan daripada kajian ini, dunia telah mempunyai sumber maklumat yang terperinci mengenai struktur, susunan dan fungsi lengkap jin manusia. Projek Genom Manusia merupakan projek penyelidikan antarabangsa yang dilakukan untuk memetakan dan menjujuk semua jin yang dijumpai di dalam manusia. Maklumat yang diperolehi daripada projek ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi mampu membawa kesejahteraan kepada umat manusia terutamanya dalam bidang pertanian, keselamatan seperti forensik dan bidang kesihatan. Apabila kita mendengar tentang projek genom manusia, perkara pertama yang selalu ditekankan adalah mengenai sumbangannya kepada bidang kesihatan. Diagnosis yang lebih baik kepada sesuatu penyakit di samping pengesanan awal yang mampu untuk menentukan nasib seseorang pesakit sememangnya salah satu pencapaian terbesar hasil daripada penemuan-penemuan selepas projek genom manusia diterbitkan. Dengan pencapaian ini, peta genom yang semakin terperinci secara berkala membantu para penyelidik untuk mengenal pasti jin-jin yang terlibat dalam banyak penyakit genetik seperti Alzheimer dan kanser. Terapi jin diperkenalkan sebagai satu teknik yang menggunakan jin untuk merawat atau mencegah penyakit dengan memasukkan sesuatu jin melalui vektor yang selamat untuk digunakan ke dalam sel seseorang pesakit. Dengan cara ini, sel yang pada awalnya rosak dan tidak berfungsi seperti sepatutnya akan terbaiki dan boleh menghasilkan protein yang diperlukan. Akhir sekali, saya ingin menyentuh sedikit tentang perubatan tepat yang lebih dikenali sebagai personalized atau precision medicine. Reka bentuk ubat yang spesifik kepada seseorang individu berdasarkan jin mereka ke negara seperti kisah science fiction. Akan tetapi, adakah fiksyen ini lebih dekat dengan realiti? Pemberian rawatan secara berfokus mengikut individu yang dirawat, spesifik kepada keadaan dan keperluan seseorang. Dengan adanya maklumat genom seseorang, ia diramalkan mampu memberikan rawatan yang tepat kepada orang yang tepat pada masa yang tepat. Melalui projek genom manusia, kini para pengkaji dapat lebih memahami genom manusia, tumbuhan dan haiwan. Biji benih kejuruteraan biologi juga telah banyak digunakan dalam menghasilkan tumbuhan yang rintang terhadap racun perosak, peningkatan output dan pengurangan bahan buangan. Tumbuhan seperti tembakau telah dijuruterakan secara genetik untuk bertindak sebagai enzim yang berpotensi memecahkan bahan letupan seperti TNT dan dinitroglycerin. Tembakau dan kentang yang dihasilkan mempunyai serum albumin manusia dan protein darah. Di samping gen manusia telah digunakan dalam kromosom tumbuhan dalam menjayakan eksperimen biofarmaseutika manusia. Seterusnya adalah pembuatan antibodi manusia yang dihasilkan dari tisu tumbuhan. Tanaman pertanian mempunyai potensi dalam mengeluarkan antibodi transgenik dari sumber manusia. Walaupun tumbuhan tidak menghasilkan antibodi, namun plantibodies menunjukkan fungsi yang sama seperti antibodi normal dan penggunaan plantibodies banyak dilakukan dalam jagung dan tembakau. Plantibodies seperti DoxoRx dan RhinoRx banyak digunakan sebagai terapi prakanser. Plantibodies CaroRx kini telah digunakan kepada manusia terhadap karies gigi yang telah diiktiraf oleh United States Department of Agriculture. Oleh itu, projek genom manusia membuka peluang kepada penghasilan antibiotik bakteria baru, sebahagian tanaman yang menyembuhkan kanser dan neurotoksin selain menjadi plantibodies. Projek Genom Manusia (PGM) mampu membawa kesejahteraan kepada manusia dalam bidang forensik DNA. Maklumat ataupun data yang diperolehi daripada PGM dapat membantu dan digunakan dalam mengenal pasti identiti seseorang ataupun individu. Salah satu aplikasi forensik DNA adalah teknologi DNA cap jari iaitu DNA fingerprint. Teknologi ini digunakan secara menyeluruh di kebanyakan negara dalam siasatan kes jenayah. Dunia forensik semakin hari semakin kompleks, tapi banyak perkembangan kejayaan dikecapi dari tahun 2013 di bawah Akta DNA di mana kira-kira 100,000 sampel dibuat. Sebanyak 60 kes padanan berjaya dibuat menggunakan data daripada bank DNA yang mana terdapat kes sejak 20 tahun lalu berjaya diselesaikan. Berikut merupakan petikan artikel berita harian pada 7 Oktober 2019 daripada Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor pada sidang akhbar selepas majlis perasmian Simposium Sains Forensik untuk Agensi Penguatkuasa di Maktab Polis Diraja Malaysia PDRM.
Teknologi ini menjadi salah satu alat penting dalam sains forensik kes jenayah bagi mengenal pasti suspek berpotensi yang DNA-nya mungkin sesuai dengan bukti yang tersisa di tempat kejadian. Dengan kajian ini, pihak berkuasa dapat membuktikan padanan DNA suspek dengan DNA bahan bukti. Teknologi tinggi ini dapat memudahkan pihak berkuasa dalam menyelesaikan kes jenayah. Oleh yang demikian, sudah terbukti bahawa maklumat PGM dapat digunakan bagi menjaga kesejahteraan manusia. Kesimpulannya, kejayaan projek genom manusia ini dapat dilihat melalui perubahan besar dalam bidang penyelidikan, terutamanya bidang biologi, dan seterusnya impak projek ini tidak dapat disangkal lagi mampu membawa kesejahteraan kepada manusia dalam pelbagai bidang. Sekian, terima kasih.